Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Okey, insya-Allah hari ini macam biasa selepas cuti hari raya ini merupakan hari pertama lah kelas pendidikan Islam untuk PDPR kan. Cuma yang ke depan ni Ustaz tak pastilah ada lagi ke PDPR ni atau diteruskan ataupun 2 minggu ni saja ataupun sebaliknya, kita tengoklah nanti. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya kamu, semua dah makan ke belum ni? Dah. Okey. Jadi untuk makluman semua, hari ni kita ada pemantau, maksudnya ada daripada pensyarah Ustaz dan juga ada daripada guru pembimbing Ustaz Surah Hamidah dan juga Ustaz Anwar. Jadi Ustaz minta lah kerjasama dengan kamu untuk sama-sama kita bagi komitmen lah, insya-Allah. Okey. Pertama sekali sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak minta Haziq untuk memimpin bacaan doa mewakili kawan-kawan. Yang lain tolong aminkan. Nampak dah dekat skrin ni? Nampak. Okey. Okey Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaina hikmataka wansur alaina bil khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayaman insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Haziq kerana memimpin bacaan doa. Okey, untuk seterusnya, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak tunjukkan kepada kamu satu video. Dan video ini dia akan menceritakan tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini. Jadi, saya minta kamu semua bagi perhatianlah terhadap video yang ingin Ustaz tunjukkan kepada kamu. Okey. Sekejap Dah ada belum? Ada tu. Nampak tak dekat skrin kamu? Nampak. Okey, kamu kena tutup mic tau, tutup mic nanti dia bunyi. Nanti dia bunyi berulang-ulang. Okey, cuba tonton video ni, nanti Ustaz akan tanya sebab video ni dia akan menceritakan tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini insya-Allah. Okey. Marilah kita mendekati Siti Fatimah dengan lebih dekat lagi untuk mengetahui bagaimana caranya remaja ini menempuh kejayaan yang cemerlang. Siti Fatimah memulakan harinya pada jam 5 pagi atau 4.30 pagi apabila hampir waktu peperiksaan. Setelah selesai berurusan di bilik mandi, dia menunaikan solat. Di pagi itu saya mulakan dengan solat sunat. Pertama solat sunat tahajud, taubat dan hajat. Selepas solat sunat itu, dia membaca Quran beberapa ayat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Selesai membaca Quran, barulah dia membuka buku sekolah. Siti Fatimah mempunyai 8 orang adik-beradik. Dia anak ketujuh. Sekolah ini mempunyai caranya sendiri memulakan pembelajaran. Ketibaan waktu pulang tidak disambut meriah oleh pelajar-pelajar sekolah ini, kecuali pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Siti Fatimah sudah menjadi kebiasaannya tidak pulang ke rumah setelah tamat waktu sekolah.
Sebaliknya, dia terus berada di sekolah hingga ke petang. Biasanya beberapa orang kawan rapat akan datang ke mejanya untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran secara berkumpulan. Grup studi ini akan berakhir kira-kira pukul 4.30 petang atau waktu asar. Selepas itu, tinggallah Siti Fatimah meneruskan studi seorang diri hingga kelewat petang. Beberapa menit ke pukul 6, Siti Fatimah akan mengemaskan buku dan peralatan belajar untuk meninggalkan kelas. Kelas tahfiz atau menghafaz Al-Quran. Siti Fatimah mengikuti kelas tahfiz sejak di tingkatan 1 lagi. Dan sekarang dia sudah menghafaz 15 juz Al-Quran. Sekarang mari kita tanya Siti Fatimah secara terus terang. Okey. Video ini dia nak cerita kepada kita tentang Siti Fatimah ni lah. Dia dapat 18A. Jadi Ustaz nak tanyalah, apa yang kamu dapat daripada video yang kamu tonton ni? Boleh siapa-siapa respon kat Ustaz? Seorang. Ainur. Ainur Husna. Safia. Dengar ke? Dengar. Okey, video ni nak cerita tentang apa? Tentang Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah. Dia buat apa tu? Kaji. Dia belajar kan, dia dapat 18A. Sebab apa dia dapat 18A tu? Sebab dia belajar. Ya. Dia apa? Dia rajin kan? Dia rajin, dia baca buku sampai ke petang. Maksudnya dia tekun dalam belajar dia. Betul tak, Safia? Betul. Jadi inilah video tentang tajuk kita pada hari ini. Ustaz nak ceritakan tentang tajuk kita pada hari ini ialah apa? Baca tu. Aziz, cuba baca Aziz. Ya, di mana? Baca tajuk kita tu. Nampak tak dekat skrin yang Ustaz share tu? Nampak. Siti Fatimah 18A watak remaja zaman ini. Bukan. Dekat skrin sekarang yang Ustaz share ni. Yalah. Tajuk kita. Tajuk kita. Jom tonton video. Bukan ni. Nampak. Tajuk kita. Pada hari Milad Itqan menambah berkat. Pandai. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Itqan menambah berkat. Jadi daripada video tadi tu, Itqan maksudnya tekun lah. Tekun dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Tadi Siti Fatimah, dia tekun dalam melaksanakan tugasan, bersungguh-sungguh belajar, akhirnya dia dapat 18A. Okey, sekarang Ustaz nak minta kamu semua boleh rujuklah muka surat 142, 146. Tak ada buku teks. Kalau tak ada buku tak apalah, kalau yang duduk kat kampung tu nak baca mana. Okey, objektif hari ini yang pertama, kamu insya-Allah kamu akan dapat yang pertama menjelaskan maksud sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan sifat itqan. Yang kedua, kamu akan dapat menghuraikan contoh sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kamu dapat merumuskan i'tibar daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan. Insya-Allah tiga-tiga objektif ini Ustaz akan terangkan selepas ini insya-Allah. Okey.
Nampak tak gambar ni? Nampak. Semua nampak kan? Okey, bagus. Semua dah nampak dah. Gambar yang pertama ni. Gambar apa ni? Orang main basikal. Ha? Oh, juara mama ataupun lumba basikal. Kebangsaan. Haziq je, yang lain kena respon juga ni. Bukan mic. Okay. Gambar yang pertama ni, nama dia Azizul Hasni Awang kan? Dia ni nombor 1 dunia. Kalau bahagian sprint individu lah, maksudnya dia bahagian apa dia? Basikal. Okey, gambar yang sebelah ni siapa kenal? Main bola. Pemain bola? Hitam je. Siapa ni? Good. Juara UFC siapa? Khabib. Rugby kot. Khabib. Kenal tak Khabib? Tak. Dia ni juara UFC yang lawan-lawan tu. Okey. Kamu boleh tengoklah nanti. Tarik je Khabib. Nanti keluarlah gambar dia tu kat Google. Okey. Yang ini dia tekun dalam jaya sebagai pengayuh basikal dan alhamdulillah dia dapat menjuarai nombor 1 dunia. Jadi dia tekun dalam jaya dia. Khabib dia juara juga. Dia juara UFC bagi lawan-lawan ni. Kedua-duanya Muslim, alhamdulillah. Kita tengok gambar seterusnya. Siapa ni? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak kan? Murid kelas corak dapat 5A. Kan? Maksudnya dia ni walaupun kelas duduk di bahagian belakang, kelas corak, kelas belakang, tapi dia tekun dalam belajar dan alhamdulillah dia dapat 5A. Masa percubaan dia dapat 4A 1C. Tapi bila dah UPSR yang betul, dia dapat 5A, alhamdulillah. Tapi kamu dah tak ada UPSR dah kan? Tak ada, tak apalah. Okey. Okey, sekarang ni yang paling penting. Kamu tengok kat sini. Cuba baca. Cuba baca. Kisha baca Kisha. Kemenangan besar umat Islam di Perang Badar. Okey, ni kemenangan umat Islam di Perang Badar. Tengok pasukan Islam ada berapa orang? Kisha? 313. Pasukan Quraisy ada berapa? 1000. Jadi 313 lawan 1000, siapa pemenang? Pasukan Quraisy. Okey, pada akal kita kan 1000 lawan dengan 300. Pastinya yang 1000 akan menang kan? Tetapi dalam Perang Badar, umat Islam yang menang disebabkan mereka itqan, mereka tekun, mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi setelah gambar-gambar yang Ustaz tunjukkan di sini, Ustaz nak jelaskan kepada kamu maksud itqan apa? Mungkin Intan tolong baca kat Ustaz Intan. Maksud sifat itqan ni apa? Intan? Apa? Tolong baca maksud sifat itqan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh berarti dan menggunakan sifat. Okey, bagus. Okey, itqan adalah Intan, sambung. Itqan adalah jalan dalam angin atau benar situasi perkara kerajaan secara sempurna. kuat sikit. Ustaz tak dengar ni. Okey, tak apa. Safia, bantu Ustaz Safia baca kuat sikit. Pengertian itqan. Kuat sikit Ustaz tak dengar.
Cepat. Dalam Okey. dan secara Okey. Okey. Mungkin sebab line kot ni tak jelas kot. Haziq, cuba baca Haziq, nampak tak? Cuba baca kuat-kuat bagi kawan dengar. Haziq. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itikon dalam kehidupan. Itikon adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Okey, terima kasih Haziq. Terima kasih Tisha. Terima kasih kepada yang bersedia tadi. Okey, jadi kita boleh faham daripada video, gambar yang Ustaz tunjukkan bahawa itqan ialah merupakan tekun ataupun bersungguh-sungguh dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ni maksud itqan. Setakat ni ada soalan tak? Apa yang tak faham? Faham tak apa yang dimaksudkan dengan sifat itqan? Faham. Yang lain semua faham? faham. Okey, bagus. Asni ada tak asni? Okey, tak apa. Nanti Aufa bersedia nak baca Okey. Sekarang kita masuk kepada slide seterusnya, iaitu itqan Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan. Okey. Sekarang Ustaz nak minta ni Aufa ada? Ada. Aufa, tolong Ustaz Aufa. Ya. Baca ni yang dalam slide ni. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey. Yang ni dia nak cerita macam mana Nabi Muhammad SAW dia tekun, itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, sambung Aufa. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dia pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Okey. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, bagus. Terima kasih Aufa. Ustaz nak minta Arisha. 5 opsi. Ya. Arisha, cuba baca. Okey. Tadi Aufa dah baca kan? Okey. Arisha sambung baca. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat. Okey, sekejap Arisha. Yang lain tolong tutup mic. Sekejap Arisha baca tak dengar. Haziq, tutup mic sekejap. Sekejap. Okey. Arisha baca yang dalam slide ni. Nampak tak? Jap. Okey. Baca yang dalam skrin ni, dalam slide yang Ustaz tunjuk ni. Okey. Itqan Itqan Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan. Okey.
itikad Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, betul. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey. Terima kasih Arisha. Okey. Dia ada dua. Yang pertama itqan Nabi dalam pekerjaan dan yang kedua sifat itqan Nabi dalam berdakwah. Kita tengok dulu yang pertama ni dalam pekerjaan kan. Tadi Aufa dah baca dah kan dengan Arisha berkaitan dengan sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan. Yang pertama kita tengok ni. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kecil lagi dah bersungguh-sungguh dalam membuat satu tugasan dan pekerjaan. Nabi kerja sebagai apa? Masa usia yang kecil. Ikhlas. Mengembala kambing. Betul. Nabi SAW pernah menggembala kambing dan juga dia bantu bapa saudara Nabi. Nama bapa saudara Nabi siapa? Abu Talib. Bantu Abu Talib berniaga. Jadi dua yang Nabi buatlah. Yang pertama pernah menggembala kambing dan yang kedua Nabi SAW berniaga. Dan Alhamdulillah menggembala kambing inilah sangat berjaya dan juga berniaga pun banyak dapat untung. Dan Nabi SAW bekerja dalam dua pekerjaan ini. Dan seterusnya dia kata sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Sehingga orang semua tahu baginda ini seorang yang sangat amanah di kalangan masyarakat Arab. Sampai begitu sekali lah, walaupun di usia yang kecil lagi. Okey, boleh faham Okey, sekarang kita pergi yang kedua. Itqan Nabi dalam berdakwah. Semua nampak ke slide ni jelas? Nampak. Okey. Sekarang Ustaz nak minta bantuan daripada Iris. Iris ada? Ada. Iris. Cuba baca. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad. Namun Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW. Namun begitu Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Hamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan kumis baginda. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di halayak ramai.
ramai dan melemparkan Fitnah. fitnah, namun begitu segala usaha Menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap ikon dan cekal kekal menyampaikan dakwah mana sebagaimana yang diperintahkan, diperintahkan Allah Subhanahu yang wa Ta'ala. diperintahkan. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz nak seorang lagi bantu Ustaz baca. Ainur. Ya, Ustaz. Ainur cuba baca Ainur. Itqan Nabi dalam berdakwah. Yang mana? Ni dekat skrin ni. Nampak tak dekat skrin yang Ustaz tunjuk ni? Yang ikan Nabi Muhammad dalam beribadah. Dalam berdakwah. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad. Namun begitu Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Isterinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilaluan baginda. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak di jalan ramai dan melemparkan fitnah. Namun begitu segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap ikon dan cikal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang terima kasih kepada Ainur. Kalau selalu Ustaz boleh buat tepuk tangan kan, tapi dalam ni dah tak boleh. Jadi tak apa, kita teruskan baca. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tadi kita tengok itqan Nabi Muhammad dalam pekerjaan kan. Sekarang kita tengok macam mana sifat itqan, tekunnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Okey. Tengok yang pertama ni, dia kata Abu Lahab bapa saudara Nabi. Kalau kita sebut pak menakan kan, bapa saudara. Orang yang paling dekat lah dengan kita kan, antara orang yang paling dekat dengan kita. Tapi Abu Lahab dan isterinya sering menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Dia orang buat apa? Kalau kita tengok isteri Abu Lahab ni, dia buat apa dekat Nabi SAW? Nama dia Ummu Jamil. Dia kata apa? Dia menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh baginda. Nabi SAW bila Nabi lalu, kerja Ummu Jamil ni dia buat apa? Dia ambil duri, dia tabur dekat Nabi SAW. Ni ada dalam gambar ni, kamu tengok kan. Dia tabur duri dekat jalan yang Nabi nak lalui, supaya Nabi SAW sakit bila bijak. Kalau Abu Lahab pula dia buat apa? Dia pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Nabi SAW pernah dilempar oleh Abu Lahab sehingga berdarah Nabi SAW. Dan mereka sering menghina Nabi SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Tapi usaha-usaha yang mereka buat ni, dia ni ke mampu menggagalkan dakwah Nabi ke, menyekat dakwah Nabi ke? Haziq, berjaya ke? Tak. Haziq? Tak.
Sebab apa tak berjaya? Sebab Nabi terus berdakwah. Sebab Nabi bersifat dengan sifat Kan. itqan. Nabi tekun dalam berdakwah. Datanglah apa saja ujian, Nabi tetap teruskan berdakwah. Betul. Mereka sering menghina Nabi SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Macam-macam dia orang buat dekat Nabi SAW. Tapi segala usaha yang menyekat dakwah Nabi SAW ni adalah sia-sia. Sebab Nabi tetap kuat. Baginda tetap itqan, tekun dan cekal untuk menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu boleh faham kan? Yang pertama kita tengok ni, yang pertama itqan Nabi dalam pekerjaan. Betul? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, yang kedua kita tengok macam mana itqan Nabi SAW dalam berdakwah. Okey. Boleh Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Tak ada? Ada ke tak ada? Anyone here? Ada ke tak ada? Okey, bagus. Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Nampak tak? Kita nak buat satu aktiviti. Nampak tak ni? Nampak. Aufa, Ya, boleh bantu Ustaz baca? boleh. Okey, kita akan buat satu aktiviti. Aufa akan baca satu kisah ni. Saya akan minta 2 orang lah untuk bacakan kisah Fatimah ni. Dan nanti Ustaz akan buat, Ustaz minta kamu tolong buat satu benda. Nanti kita tengoklah. Okey, jom laksanakan aktiviti bersama Ustaz. Okey, Aufa tolong baca Aufa. Fatimah merupakan seorang pelajar Siapa Yang? ni? Tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada Tak ada. Nampak tak? Tak. tak nampak. Tak. Nampak. Okey, sekejap. Sekali lagi, sorry. Sekali lagi Ustaz share. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, sambung Aufa. Jom laksanakan aktiviti bersama Ustaz. Aufa sambung. Fatimah merupakan seorang pelajar yang bersifat dengan sifat ikut. Bersikap. Apabila diberikan tugasan atau amanah, Fatimah melakukannya dengan tekun, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Okey. Fatimah sangat menjaga masa dan tidak bertangguh dalam melaksanakan tugasannya. Fatimah akan melakukan setiap tugasan dengan cara yang terbaik. Fatimah mencontohi sifat ikkan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, terima kasih Aufa. Okey, Ustaz nak seorang lagi. Siapa nak bantu Ustaz baca? Ada tak yang volunteer nak bantu Ustaz baca? Ni kisah tau, kisah tentang seorang pelajar nama dia Fatimah. Okey. Siapa nak baca? Kisha.
Boleh baca, Kisha? Boleh. Okey, cuba baca, Kisha. Fatimah merupakan seorang pelajar yang bersifat dengan sifat itikad. Apabila diberikan tugasan atau amanah, Fatimah melakukannya dengan tekun, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Fatimah sangat menjaga masa dan tidak bertangguh dalam melaksanakan tugasannya. Okey. Fatimah akan melakukan setiap tugasan dengan cara yang terbaik. Fatimah mencontohi sifat itikad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, terima kasih, Kisha. Bagus bacaan. Semua bagus bacaan hari ni, alhamdulillah. Okey. Kita tengok kisah ni kan, kisah yang nama pelajar ini nama dia Fatimah. Fatimah ni dia seorang pelajar yang bersifat dengan sifat itqan. Jadi Ustaz, apa ciri-ciri sifat itqan ni? Yang pertama, apabila diberikan tugasan atau amanah, Fatimah akan melakukan dengan tekun. Dia akan buat satu benda tu dengan tekun dan bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Ini merupakan ciri-ciri sifat itqan. Fatimah sangat menjaga masa dan tidak bertangguh dalam melaksanakan tugasannya. Contoh macam Ustaz bagi kerja kan, nanti Ustaz akan bagi tugasan kat kamu, kamu akan buat dengan bersungguh-sungguh. Lepas tu hantar cepat-cepat. Bukan bila Ustaz tanya baru nak hantar, tak boleh lah macam tu. Okey, Fatimah akan melakukan setiap tugasan dengan cara yang terbaik. Dia akan cari cara yang terbaik untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada dia. Jadi segala usaha ataupun segala yang dilakukan oleh Fatimah yang di atas cerita ni, yang Ustaz ceritakan ni, dia semua mencontohi sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan dia. Jadi Fatimah lakukan semua ni, dia contohi sifat Nabi SAW. Okey, sekarang ada sedikit tugasan untuk kamu. Nyatakan ciri sifat itqan yang ada pada Fatimah. Dalam kisah tadi tu, nyatakan ciri-ciri sifat itqan yang ada pada Fatimah. Kamu boleh komen dekat ruangan komen ni, dekat tepi ni. Nampak tak? Nanti Ustaz cuba type dekat sini. Boleh type dekat sini. Okey, boleh. Cuba nyatakan ciri-ciri sifat itqan yang ada pada Fatimah. Bagi masa 2 minit, cepat. Aina jawab rajin. Betul, bagus, berusaha. Cempaka Ayu. Cempaka Ayu ni Intan ni. Amanah, bagus. Semua ada dalam kisah yang Ustaz tunjuk. Jujur. Semua ada dalam kisah ni. Lagi, tekun belajar. Bagus, Aufa. Belajar bersungguh-sungguh. Betul. Menepati masa. Haziq Ryan. Bagus. Lagi, berdoa kepada Allah, bertanggungjawab. Okey, bagus. Okey, tolong respon semua respon. Membaca Al-Quran sepanjang hari. Okey, bagus. Solat 5 waktu. Okey, ada lagi beriman. Oh, beriman pun ada. Bagus. Okey, belajar. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, puasa 30 hari. Okey, semua yang dinyatakan Ustaz baca balik. Yang pertama, ada yang sebut
dekat sini mula daripada atas, Ustaz tengok balik. Okey. Rajin, Aina kata rajin. Lepas tu Intan kata berusaha. Nur Nasuha kata amanah. Haziq kata sifat itqan. Fatimah ialah jujur, rajin, berusaha. Lepas tu Fairuz, jujur. Aufa, tekun belajar. Nur Farihah, belajar bersungguh-sungguh. Haziq Rayyan, menepati masa. Fairuz kata bertanggungjawab. Cempaka kata berdoa kepada Allah. Arisha tidak putus asa. Haziq membaca Al-Quran sepanjang hari. Okey, Aufa, solat 5 waktu. Beriman. Kasih Nur Iman belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu apa dia ni? Nurul Aina, tidak meninggalkan solat. Muhammad Haziq, puasa 30 hari. Ada juga sentiasa bermotivasi. Arisha. Iris bersungguh-sungguh. Muhammad Faris tidak putus asa. Okey, ramai yang respon ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang memberikan respon. Okey, jadi selepas kamu nyatakan ciri-ciri sifat itqan yang ada Fatimah, kamu fikir dan kamu nyatakan dekat ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, i'tibar sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan berdasarkan kisah yang Ustaz nyatakan kepada kamu yang dibaca oleh kawan-kawan kamu tadi. Dua orang, Kisha dengan Aufa baca tentang kisah Fatimah ni. Jadi Fatimah ni diambil sifat itqan Nabi SAW. Jadi i'tibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama apa? Siapa boleh tolong Ustaz baca? Nak habis dah ni kelas ni, cepat. Saya. Oh, okey ha. Baca. Apa ni? Baca. Bersungguh-sungguh. Okey, yang pertama bersungguh-sungguh. Nabi SAW dia melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Dia tak buat kerja sambil lewa kan. Dia buat satu benda tu memang kita nampak bersungguh-sungguh. Contohnya dalam berdakwah yang kita baca kisah tadi tu kan. Dalam pekerjaan. Jadi sesuatu pekerjaan kalau kita buat dalam keadaan bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan mendapat hasil yang baik. Okey, yang kedua Menepati bertanggungjawab. Okey, betul. Yang kedua bertanggungjawab. Dia melakukan suatu pekerjaan dengan penuh bertanggungjawab kan. Alhamdulillah. Kalau kita tengok Nabi SAW, dia melakukan suatu benda, dia bertanggungjawab. Contohnya, mereka pergi berperang kan. Yang tadi peperangan Badar. Nabi SAW bertanggungjawab. Dia jaga ahli yang pergi berperang bersama-sama dengan dia. Dia bertanggungjawab, dia atur strategi peperangan dan sebagainya. Okey, yang ketiga Menepati masa. Yang ketiga ini dia menepati masa. Ni Ustaz nak terang sikit dekat kamu. Okey, contoh kelas kita hari ni kan. Bila Ustaz cakap pukul 8, alhamdulillah ramai di kalangan kamu yang menepati masa. Walaupun jam 8 ni adalah yang tidur lagi kan. Mengantuk pagi-pagi ni. Tapi ada di kalangan kamu yang sanggup berkorban, bangun awal dan masuk kelas tepat pada masa yang telah Ustaz sebut, menepati masa. Dan yang ketiga, Tidak bertangguh. yang keempat. Tidak bertangguh. Ya, betul. Tidak bertanggungjawab. Tidak bertangguh. Melakukan suatu pekerjaan, dia tidak bolehlah bertangguh. Kalau hari ni tugasan yang Ustaz berikan, kamu kena buat hari ni. Kalau esok, buatlah esok. Jangan kerja hari ni, buat esok. Kerja hari ni, buat lusa. Kerja hari ni, buat bila Ustaz minta baru nak buat. Jadi, kerja kita tak boleh tidak boleh bertangguh. Okey, kalaulah kita memiliki sifat-sifat ni, maksudnya kita mencontohi sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Ustaz nak tamatkan kelas kita, Ustaz nak semua boleh jawab soalan
dalam Google Form yang Ustaz berikan. Ustaz letak dekat WhatsApp tak? Bukan dekat WhatsApp, Ustaz letak dekat ruangan komen ni. Yeay. Kamu klik saja. Nampak tak? Nampak. Dah klik. Klik dan jawab. Dah klik Ustaz. Tengah nak jawab ni. Okey, jawab. Kali jawab dulu Ustaz. Okey, sila. Ah, Soalan yang pertama ni kan. Dia tanya apakah maksud itqan? Soalan yang kedua, semasa kecil baginda pernah dia. Berikut adalah bapa saudara Nabi SAW. Siapa? sekejap Dan lah kita Ustaz. mestilah mendapati masa. Dan yang terakhir berikut adalah yang tiba daripada tindakan Nabi SAW yang bersifat dengan sifat itqan dalam amalan kecuali apa? Semua dah Ustaz nyatakan dalam slide yang Ustaz sebut tadi. Semua dah ada. Jadi Ustaz bagi masa berapa minit yang kamu nak untuk jawab ni? Okey, 3 minit. 4 minit. Okey Ustaz dah submit video score. Okey, tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Saya dapat 40/50. Allah. Tak apalah, bersyukurlah tu, okeylah tu. Nanti betulkan kesalahan tu. Salah satu lah Ustaz. Tak apalah. Buat semula ke Ustaz? Tak apa. Screenshot ke? Nanti Haziq tengok apa yang salah tu. Salahnya dekat soalan nombor 1, 2, 3. Tak apa, nanti betulkan. Aufa, cepat. Berikut adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Betul lah Ustaz. Tapi kenapa dia tanya situ berikut adalah bapa saudara Nabi Muhammad? Kecuali saya jawab Ali. Tapi salah. Mungkin jawapan Saya betul semua. Okey, betul. Pelik. Betul. Mungkin silap tu dekat klik jawapan tu. Ustaz silap. Screenshot ke Ustaz? Tak perlu. Sebab Ustaz dah ada rekod ni. Alah. Ada screenshot. Ustaz dah ada rekod. Nanti Ustaz tunjuk. Dah siap Ustaz. Sekejap tunggu kawan-kawan yang lain. Okey, 15 orang dah jawab. Kita ada 24 kan? Okey, kita tunggu sekejap. 18. Okey, yang dah respon Kasih, Hafizuddin, Nasuha, Haziq, Haliza, Kasih, Nur Iman, Ainur Husna. Okey, sekejap Ustaz share screen. Dah 20 orang, okey dah. Bagus. Ustaz boleh live ke Ustaz? Sekejap. Nantilah sekejap. Okey. Okay, sekejap Okey. Mantuk Ustaz nak disambung. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, yang menjawab soalan 21 orang kan? Okey. Alhamdulillah banyak yang dapat keputusan yang baik lah. Ni. Yang menjawab soalan 5 opsi. Bagus, ramai kan? 5 UPM 42%. Okey. Soalan yang pertama, apakah maksud itqan? Betul. Tekun dalam beramal. Okey, yang kedua, semasa kecil baginda pernah adakah yang jawab menanam padi? Tak ada. Semasa menggembala kambing kan jawapan dia. Okey, berikut adalah saudara Nabi SAW kecuali Ali jawapan dia. Ali. Bukan Abu Talib. Saya salah yang tu. Okey, seterusnya kita mestilah mendapati masa. Okey. Apa dia ni? Kita mestilah mendapati masa dan tidak bertangguh kan? Tidak tangguh.
Bukannya tidak berdisiplin. Ada juga yang jawab 6 orang ni. Okey. Dan yang terakhir berikut. Tapi salah. Okey, berikut adalah yang tiba daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan sifat itqan dalam amalan, kecuali jawapannya melakukan perkara yang sia-sia. Okey, jadi keseluruhan kamu ni alhamdulillah lah. Daripada okey, 25% yang menjawab. Okey. Ini pun Ustaz boleh tahu ni siapa yang boleh, siapa yang dah jawab ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. 25 orang respon ni. Okey. Ada Aisyah, Fuzudin, Hasnul. Okey, alhamdulillah. Okey, setakat ni kamu faham tak tajuk yang Ustaz nak ceritakan, nak sampaikan kepada kamu hari ni? Sampai tak? Sampai ke tak sampai? Faham. Faham, okey. Siapa yang nak tanya soalan? Boleh live ke Ustaz? Kejap lah. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Buku tulis ke Okey. Ustaz? Kejap lah. Okey. Boleh live? Sekejap. Okay. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, sebelum Ustaz akhiri kelas, sekali lagi saya nak ulang kepada kamu, kita perlulah bersifat dengan sifat itqan. Sifat itqan ni kita kena tekun dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi Ustaz nak minta lah kamu, kalau Ustaz bagi satu tugasan, kena buatlah betul-betul. Tak bolehlah buat main-main. Soalan ke, apa yang Ustaz bagi ke, kena buat betul-betul. Okey. Sebelum sekali lagi, sebelum Ustaz akhiri kelas, Ustaz nak minta kepada kamu semua, sama-sama kita doakan saudara kita di mana? Di Palestin. Sekarang ni mereka sedang berada dalam suasana peperangan. Kita berada dalam suasana COVID kan. Jangan keluar rumah tau, duduk di rumah. Kawasan Puchong Perdana ni zon merah. Hari ni kita tengok utusan sama ada PKPD ataupun sebaliknya. Okey, insya-Allah Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua dan terima kasih, dan sebelum Ustaz akhiri kelas, Ustaz nak minta tolong angkat tangan daripada kelas 5 UPSI. Belum angkat tangan yang daripada 5 UPSI? Saya. Tak payah angkat tangan. Tekan dia butang angkat tangan dekat kamu punya skrin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk rekod. Okey. Sekarang daripada 5 UPM. Okey, jatuh tangan. Okey, sekarang 5 UPM angkat tangan. Okey, angkat tangan. 5 UPM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ustaz dah dapat jumlah. Okey, terima kasih banyak semua. InsyaAllah jaga diri. Jangan SOP kalau nak keluar rumah. Yang ni saja boleh keluar rumah. Jangan keluar rumah tau. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh live. Kita akan berbagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.